Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okey. So, berjumpa lagi dengan cikgu. Pada kali ini, dalam video cikgu, masih lagi kita membincangkan berkenaan dengan bab 5 sebatian karbon. Tapi hari ini kita nak masuk tajuk 5.5 minyak sawit. Okey, jom tengok apa yang kita akan belajar. Standard kandungan kita 5.5 minyak sawit. Okey, jadi banyak juga yang kita akan belajar hari ini. Jadi ada lebih kurang 10, tapi yang last kali menjalankan eksperimen kita tak cikgu tak buat eksperimen, cuma cikgu akan terangkan sedikit macam mana proses penghasilan sabun. Okey, memang best. Okey. So pastikan dengar sampai habis, okey? Dan fokus. Okey, jom kita akan tengok. Baik, dalam tajuk ini mula-mula kita akan diperkenalkan dengan buah kelapa sawit, ya. Jadi buah kelapa sawit ni kalau kita potong dia ada 3 bahagian yang utama. Yang pertama bahagian sabut ataupun kita panggil mesokarp. Okey, yang kuning ni bahagian sabut. Kemudian kita ada bahagian yang keras, okey, yang macam bentuk bulat ni, keras ni, iaitu kita panggil dia tempurung, dan bahagian putih yang dalam ni kita panggil dia isi rong ataupun kernel. Sabut ataupun mesokarp ni dia adalah kawasan yang mana minyak sawit paling banyak ada kat situ, ya, mengandungi paling banyak minyak sawit. Dan kawasan yang putih ni, tengah ni, ataupun kawasan isi rong ataupun kawasan kernel, mengandungi minyak isi rong sawit yang paling berkualiti. So minyak yang paling berkualiti ada di kawasan tengah. Okey, tempurung tak ada minyak. Okey, tempurung endokarp ni tak ada minyak. Okey. Jadi bagaimana proses kita untuk mengekstrak ataupun mengeluarkan minyak sawit? Ini skala industri. So kamu perlu tahu ada 6 peringkat utama macam mana untuk mengekstrak minyak sawit secara industri. Yang pertama pensterilan, yang kedua penanggalan, yang ketiga pencernaan, yang keempat pengekstrakan, yang kelima penurasan, dan yang keenam penulinan. Okey, kita pergi satu persatu, ya. Baik, pensterilan, buah kelapa sawit bersama tandan disteril dalam steam yang bertekanan tinggi pada suhu yang tinggi untuk membunuh mikroorganisma dan juga melembutkan buah sawit. So ingat, sterile ni maksud kita nak hilangkan ataupun membunuh mikroorganisma menggunakan suhu yang tinggi, menggunakan wap air ataupun steam. Okey. Juga di samping membunuh mikroorganisma, ia juga boleh melembutkan buah sawit. Itu maksud pensterilan. Okey. Dan yang kedua adalah penanggalan. Penanggalan adalah buah kelapa sawit dileraikan daripada tandan dalam mesin penanggal. Mesin penanggal. So penanggalan ditanggal lah. Daripada tandan tu, buah tu direlaikan satu-satu. Okey, habis penanggalan masuk kepada pencernaan. Buah kelapa sawit dipanaskan semula pada suhu yang tinggi dan dikacau dengan batang pemutar untuk mengasingkan sabut daripada tempurung. So, senang cerita, pencernaan adalah nak asingkan sabut daripada tempurung. Okey, next kita masuk fasa pengekstrakan. Okey, sekarang tadi sabut dah terasing daripada tempurung. Dalam tempurung ada isi rong. Sekarang ni kita nak 2 jenis minyak. Satu minyak daripada sabut dan satu lagi minyak daripada isi rong. So that's why ada 2 bahagian dekat pengekstrakan ni, eh. Jadi macam mana kita nak ekstrak ataupun nak keluarkan minyak daripada sabut? Cara dia, sabut diperah dengan penekan hidrolik ataupun skru, nama dia skru, untuk mengeluarkan minyak sawit ataupun PO. PO ni palm oil, ya. Itu untuk sabut, kita perah dia, tekan dia, menggunakan skru. Dan untuk isi rong dikukus dulu pada tekanan tinggi, kemudian kita asingkan. Isi rong tu kita keringkan, dan minyak dia, minyak isi rong sawit ataupun PKO ni palm kernel oil. Di dalam dia diekstrak dengan penekan hidrolik. So sama je, nak keluarkan minyak tu kita kena ekstrak dan ditekan dengan skru, penekan hidrolik. Okey, so tu ekstrak. Ada dua cabang kat situ. Satu macam mana nak ekstrak sabut, satu macam mana nak ekstrak isi rong. Okey, next kita pergi pada peringkat penurasan. Turas ni senang cerita, bahasa kita adalah tapis. Tapis, ya. Jadi macam mana nak asingkan, gentian sabut diasingkan daripada palm oil melalui penurasan.
bagi isi rong pun penurasan dia, isi rong diasingkan daripada palm kernel oil melalui proses penurasan juga. Okey. Dan last sekali untuk sabut kita lakukan penulinan, iaitu steam dialirkan untuk melalui PO ataupun minyak sawit tu untuk menghilangkan bau dan menyingkirkan asid. Asid ni lah yang menyebabkan minyak sawit tu berbau masam, ya. So untuk hilangkan bau dan hilangkan rasa masam bau tu, so kita alirkan steam kepada minyak sawit tu. Dan minyak sawit tu juga disalurkan melalui karbon yang diaktifkan untuk melunturkan warna. So untuk melunturkan warna minyak sawit tu bagi cantik sikit, so kita lalukan minyak sawit tu dengan karbon yang diaktifkan. Okey, jadi macam itulah 6 proses macam mana kita nak ekstrak minyak sawit secara industri. Macam nak ingat ni? Okey, cikgu ingat senang je. Steril tanggal cerna, ekstrak turas tulen. Steril tanggal cerna, ekstrak turas tulen. Steril tanggal cerna, ekstrak turas tulen. Okey, ulanglah ni sampai 10 ke 100 kali ke, InsyaAllah boleh. Ingatlah ini cara cikgu. Tapi kalau ada cara yang lain lebih mudah, boleh silakan, tak ada masalah. Okey. Okay, next. Komponen-komponen minyak sawit. Tadi kita tengok macam mana daripada buah sawit tu kita boleh dapat minyak sawit. Sekarang kita belajar pula apa yang ada dalam minyak sawit tu. Okey. Sebenarnya minyak sawit terdiri daripada dua bahagian. Yang pertama kita panggil gliserol. Okey, ni gliserol. Dan lagi satu kita panggil asid lemak. Ini gliserol. Ini 3 asid lemak yang bergabung dengan gliserol. Satu gliserol dia akan bergabung dengan 3 asid lemak dalam satu molekul minyak. Okay. So dalam asid lemak ni ada beberapa jenis. Satu asid lemak tepu dan satu lagi asid lemak tak tepu. Asid lemak tepu contohnya asid palmitik dan asid stearik. Ini contoh-contoh utama yang ada dalam minyak sawit, ya. Dan asid lemak tak tepu contoh-contoh utama yang ada dalam minyak sawit, asid olik dan asid linolik. Okey, ada lagi sebenarnya asid lemak tepu yang lain, asid lemak tak tepu yang lain. Tapi most of the asid lemak ni ada dalam minyak sawit. Okey, so ingat gliserol dan 3 asid lemak membentuk satu molekul minyak sawit. Senang je. Okey, next. Tadi kita dah tahu apa yang ada dalam dia dan sekarang ni kita tengok pula sifat kimia minyak sawit. Ada tiga sifat kimia yang perlu kita tahu untuk minyak sawit. Pertama adalah proses pengoksidaan minyak sawit. Yang kedua proses hidrolisis minyak sawit. Dan yang ketiga proses pengesteran minyak sawit. Okey, bila sebut pengoksidaan minyak sawit ni kita gabungkan ataupun campurkan dengan oksigen untuk menghasilkan radikal bebas. Jadi radikal bebas ni adalah bahan yang kurang baiklah untuk badan kita. Jadi contoh yang paling senang, minyak sawit, minyak goreng-goreng tu, dia adalah minyak sawit lah. Dan bila kita sebut bercampur dengan oksigen, maksudnya kita gunakan minyak tu untuk menggoreng. Jadi dia dah dipanaskan dengan oksigen lah tu. Salah satunya adalah proses pengoksidaan minyak sawit, ataupun maybe dia dibiarkan lama dan akhirnya bercampur dengan oksigen pun proses pengoksidaan minyak sawit untuk menghasilkan radikal bebas. So kurang baik, okay, minyak yang terdedah macam tu melalui proses pengoksidaan. Yang kedua adalah proses hidrolisis. Hidrolisis adalah hidro ni air. Jadi molekul minyak sawit bertindak balas dengan air untuk menghasilkan gliserol dan asid lemak. Ini hasil dia. Dan proses yang ketiga adalah proses pengesteran, di mana minyak sawit bertindak balas dengan alkohol. Iaitu molekul asid lemak dalam minyak sawit bertindak balas dengan alkohol. Jadi apabila asid lemak campur dengan alkohol, dia akan menghasilkan ester ataupun metil ester, iaitu sejenis biodiesel minyak sawit. Okey, itu proses pengesteran. Ada 3, pengoksidaan, hidrolisis dan pengesteran. Okey, itu sifat kimia dia. Baik, sekarang kita belajar pula pasal pengelmusian minyak sawit. Jus hempedu boleh mengelmusikan minyak atau lemak yang kita makan di dalam sistem pencernaan kita. Proses pengelmusian minyak sawit merupakan proses minyak sawit dipecahkan kepada titisan minyak sawit yang lebih kecil.
Hal ini akan meningkatkan jumlah luas permukaan minyak. Kadar pencernaan minyak sawit oleh enzim lipase akan menjadi lebih tinggi dan pencernaan lebih cepat berlaku. Jadi, bersyukur kerana badan kita ada jus hempedu yang mana boleh mengemulsikan lemak ataupun minyak yang kita makan. Okay, contoh makan ayam goreng, makan benda-benda berminyak, jus hempedu yang dihasilkan oleh hati atau badan kita boleh memecahkan lemak-lemak ataupun minyak-minyak tu kepada titisan kecil. Apabila wujudnya titisan kecil, dia akan meningkatkan jumlah luas permukaan bahan tersebut dan kadar pencernaan akan menjadi lebih cepat. Nampak? Bijak. Tu proses pengemulsian. Sekarang kita tengok apa kandungan nutrisi dalam minyak sawit. Dalam minyak sawit ni ada apa? Dalam minyak sawit, pertama, minyak sawit ada lemak. Minyak sawit merupakan minyak yang seimbang dengan jumlah lemak tepu dan lemak tak tepu adalah hampir sama, seimbang. Dan dalam dia lemak, sedap, tapi makan banyak tak boleh sebab mengandungi lemak. Dan minyak sawit mengandungi vitamin. Minyak sawit merupakan sumber vitamin yang kaya dengan vitamin E dan vitamin A. So, nak dapatkan vitamin, kena makan minyak sawit. Okay. Dan minyak sawit ada bahan antioksidan. Minyak sawit mengandungi bahan antioksidan seperti karotina, vitamin E yang mana boleh melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Bahan antioksidan kita dah belajar dalam kata 4 kan. Yang mana boleh menghalang proses pengoksidaan. So bagus minyak sawit ni. Dan bahan-bahan lain yang kurang daripada 1%. Antara bahan-bahan lain yang terkandung minyak sawit adalah sterol, fosfatida, tritophenik dan alkohol alifatik. Bahan-bahan ini menambah nilai nutrisi, kestabilan dan memudahkan penapisan minyak. So ada semua bahan-bahan ini dalam minyak sawit. Tadi kita dah tengok apa bahan yang ada minyak sawit. Sekarang, apa guna minyak sawit? Yang pertama, minyak sawit kita gunakan sebagai minyak masak dan juga minyak sayuran, of course. Yang kedua, untuk kita buat margarin, sedapnya, buat coklat, buat sabun, produk kosmetik dan juga produk kesihatan. So, ini antara kegunaan minyak sawit yang paling utama yang memang hari-hari kadang-kadang kita guna kan. Tadi kita ada sebut pasal sabun dan sekarang cikgu nak ajar macam mana cara kita nak buat sabun. Ni seronok ni. So, sabun merupakan garam asid lemak lazimnya dihasilkan melalui tindak balas antara minyak sawit dengan alkali pekat. Minyak sawit dengan alkali pekat. Contoh alkali pekat adalah larutan natrium hidroksida pekat atau larutan kalium hidroksida pekat. Ini nama alkali itulah. Sabun boleh dihasilkan melalui proses saponifikasi. Jadi, saya ada minyak, iaitu minyak sawit, campur dengan alkali pekat untuk menghasilkan sabun ataupun garam asid lemak dan juga glycerol. So, ini adalah persamaan perkataan proses saponifikasi. Kita belajar teori. Cikgu nak terangkan sedikit dalam makmal macam mana proses saponifikasi ataupun penghasilan sabun boleh dilakukan. Ni dalam lab. Pertama, cikgu ada 50 cm padu larutan natrium hidroksida, 5 mol pekat 5 mol pekat. Jadi alkali pekat cikgu campurkan dengan 10 cm padu minyak sawit. Kemudian cikgu panaskan dan cikgu kacau larutan tersebut dan 5 minit kacau. Tutup api, cikgu taruhkan 50 cm padu air suling dan juga 3 spatula natrium klorida. Garam Dan kemudian cikgu buka balik api dan cikgu kacau. Lama-lama dia ada macam mendakan tau. Mendakan. Dan setelah beberapa minit, cikgu turas. Yang tinggal ni ada hasil turasan lah. Kat sini cecair dia. Dan ini adalah ada hasil yang tinggal ni. Cikgu keringkan. Cikgu bilas dulu dan cikgu keringkan. Bilas dengan air bilas dengan air suling dan cikgu keringkan. Bila dah keringkan tu, cikgu nak test sama ada yang terhasil tu sebenarnya sabun ke tidak. Macam mana cara nak test? Hasil yang kering ni tadi, ni cikgu dah keringkan yang kering tadi, kita taruh dalam air dan kita goncangkan. Kalau ada keluar buih, maksudnya betul lah itu sabun. Dan
Kalau ada kita rasa dengan tangan, rasa dengan jari, rasa licin-licin, maka sah. Itu adalah sabun. Lulus. Okey. So ingat proses itu adalah saponifikasi. Okey, simple, senang je. Okey, so tadi kita dah belajar cara nak buat sabun. Sekarang kita tengok molekul sabun ada apa sebenarnya dalam dia. Okey. Sebenarnya untuk pengetahuan semua, molekul sabun ni dia ada dua bahagian yang paling utama dan paling kena ingat dan paling suka dia keluar dalam exam. So boleh korang study lah So kalau tak keluar pun nasib lah. Okey. So dia ada dua bahagian. Pertama adalah bahagian kepala dan bahagian ekor. Ini just gambaran sahaja tak adalah nampak macam ni kan. Sebenarnya ialah apa orang kata molekul hidrokarbon yang sangat panjang So dia buat bentuk macam ni je lah. So bahagian kepala, kamu ingat bahagian kepala dan bahagian ekor. Bahagian kepala adalah bahagian hidrofilik. Hidrofilik adalah bahagian yang dapat melarut dalam air. Hidro air, filik ni suka. Maksudnya bahagian kepala suka air. Ingat macam ni je. Kita minum air kat mulut tu. Mulut tu ada kat kepala. So kepala tu dia suka air. Ataupun kepala masuk air. Pun boleh. Mana-mana yang mudah ingat. Okay? Dan bahagian ekor adalah kita panggil bahagian hidrofobik. Hydro ni air, fobik ni fobia. Maksudnya takut air. Jadi bila takut air, dia tak suka air. Jadi bila tak suka air, dia hanya suka ataupun melarut dalam grease ataupun minyak. Tak apa, nanti kita tengok. Okay? So ingat dua bahagian tadi. Tindakan pencucian sabun. Tadi kita belajar molekul sabun. Sekarang macam mana sabun tu boleh mencuci pakaian. Okay, cuba tengok gambar ni. Ini kain, ini grease dan ini adalah molekul sabun. Sabun yang melarut di dalam air akan mengurangkan tegangan permukaan air. So bila tegangan permukaan air kurang, kain akan dibasahi dengan air sabun. Okey, so nampak tak? Okey, molekul tadi dah melekat pada grease. Ekor molekul sabun yang hidrofobik, maknanya yang tak suka air, ekor yang tak suka air, akan melarut dan melekat ke dalam grease. Nampak? Ekor dia akan melekat ke dalam grease. Kepala molekul sabun iaitu hidrofilik. Filik ni suka, hidro ni air. Kepala yang suka air akan melarut di dalam air. So dia kepala dekat kawasan air, ekor dekat kawasan minyak ataupun grease tadi. Okey, yang ungu ni kain ya. Okey, kemudian perasan tak lapisan ataupun titisan grease yang dikelilingi oleh molekul sabun? Jadi grease akan tertanggal apabila kain digosok ataupun diberus. Titisan grease yang dikelilingi oleh molekul sabun terhasil dalam air sabun. Ni titisan grease yang dikelilingi oleh molekul sabun akan terhasil dalam air sabun tu. Buih-buih sabun akan memerangkap titisan grease. Jadi titisan-titisan grease ni akan diperangkap oleh buih-buih yang ada kat sabun tu. Jadi buih-buih tu sebenarnya kotor sebab dia memerangkap. So seronok sangat main buih kan. Sebenarnya buih tu kotor sebab dia mengandungi bahan-bahan yang terampai. Dan buih-buih sabun yang mengandungi titisan grease akan dibuang bersama air sabun semasa membilas kain. Jadi bila kita bilas kain kan, buih tu kan akan turun, akan keluar. Jadi sebenarnya dia membawa titisan-titisan grease yang kecil tu keluar bersama-sama air bila kita bilas. So senang juga kan? Macam itulah bagaimana sabun boleh digunakan untuk mencuci pakaian. Okey. Tadi kita belajar pasal mencuci pakaian. Sekarang kita belajar pasal pengurusan lestari dan kepentingannya dalam industri kelapa sawit. Jadi, sebagaimana kita tahu, kelapa sawit merupakan tanaman yang agak banyak di Malaysia. Bila agak banyak, macam mana kita nak memastikan pengurusan tu orang kata terancang ataupun pengurusan tu tidak mencemarkan alam sekitar. Pertama, dari segi penggunaan tanah. Penanaman semula dijalankan untuk mengoptimumkan penggunaan tanah. Maksudnya dah tanam sawit, kita tanam semula. Kalau dah sawit tu dah kata tempoh matang, dah tua, kita tanam semula. Okay? So tak adalah bazir tanah kan. Yang kedua, air sisa. Air kumbahan sisa kilang minyak sawit ataupun palm oil mill effluent ataupun POME yang dihasilkan daripada proses pensterilan dijadikan baja organik dan bahan tenaga biogas. So air sisa dia tidak dibuang macam tu je. Yang ketiga adalah dari segi kualiti udara.
Kualiti udara meningkat apabila karbon dioksida diserap dan oksigen dibebaskan oleh pokok kelapa sawit semasa menjalankan fotosintesis. Maksudnya kualiti udara pun boleh terjamin lah. Okay? Sebab tanam pokok. Sisa kelapa sawit. Okay, isu sisa kelapa sawit ni. Pengurusan industri kelapa sawit yang lestari lazimnya mengamalkan konsep SIFA sisa ataupun zero waste dengan menukarkan sisa kelapa sawit kepada pelbagai jenis produk yang berguna. Jadi apakah produk-produk berguna tersebut? Okey, jom kita tengok. Aplikasi konsep SIFA sisa ataupun zero waste dalam industri kelapa sawit. So ada pelepah yang tak guna, ada gunanya dijadikan baja. Batang pokok sawit ada gunanya, dijadikan bahan gentian kayu. Tandan-tandan yang kita dah cabut buah-buah yang tadi, dah relaikan, ada gunanya, kita boleh jadikan kompos. Kalau tempurung-tempurung yang tak guna, yang tak ada minyak tu, kita boleh bakar dia untuk mendidihkan air, untuk menghasilkan steam kat kilang. So kita boleh gunakan semula. Okey, kalau hasil air tadi, kita boleh jadikan biogas dan baja daripada sisa-sisa air daripada kilang. Dan sabut kita boleh jadikan pemaidani dan tekstil. Okeylah guys, so nampaknya sampai di sini saja kelas kita untuk tajuk ini, minyak sawit. Kalau tak faham boleh ulang, kalau suka boleh like dan juga boleh share dengan kawan-kawan. Semoga korang boleh study dengan aman, damai, tenteram. Kalau tak faham boleh komen, tak ada masalah, boleh komen. InsyaAllah ada masa saya akan jawab. So jawab dengan tenang kalau waktu exam tu. So jangan study dalam minit sebab semua benda nak masuk dalam minit nanti muntah. Okeylah guys, so salam sayang daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.